Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا أعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okay, tuan buat sebelum kita mulakan kita punya tahsin ni, kita sama-sama baca umur kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Agar Allah bagi kita kesempatan untuk kita meneruskan kita punya tahsin tajwid ni. Okay. Doakan tuan-tuan semua agar keadaan sihat. Hendaknya tuan-tuan, sekarang ni kena jaga betul-betul. Okay. Dia ada di sekeliling kita. Di taman kita ni pun banyak. Di kampung banyak, di taman-taman berdekatan ni banyak. Sekarang kita kan boleh check kan, check COVID tu dia punya apa ni, dia punya lokasi dia kan. Boleh nampak Dengke ni di antara kawasan yang banyak kan. Dalam Sepang ni Dengke ni nombor 1 lah. Okay. Cyberjaya dia juga tu. Cyberjaya pun dia juga. Okay. Kita jaga-jaga sikit lah. Okay. Kalau tak penting, delivery je lah. Okay. Kalau kirim lah, kalau nak pergi beli barang pun cari hari waktu yang apa, orang kurang dalam kedai. Okay, boleh ya. Okay, tuan-tuan, kita nak mulakan kita tahsin. So kita dah muka surat 46 ya. 46. Kita 46 ni huruf dot. Betul? 46. Ya. Okey. 6 kita dah selesai huruf sin. Itu hari kita ulang sikit. Zai, sin, sad ni satu makhraj. Makhraj yang sama kan? Ujung lidah dekat dinding gigi kacip sebelah bawah. Kan tuan? Okey, orang tanya adakah mestinya sin, sad ni, Zai ni nak kacip gigi. Itu bukan makhraj dia. Okey, bukan makhraj dia. Kena faham ya. Bukan makhrajnya. Macam kita buat bentuk mulut kita nak sebut huruf tebal tu, itu bukan makhraj dia. Tapi kita nak buat ni, dia ada skill, ada teknik nak tu. Orang kata panggil apa? Skill lah. Macam tuan-tuan tengok orang baru canai kan? Tuan-tuan pergi belajar baru canai kat kursus kan? Tuan-tuan sama dia punya beli sama dia punya roti yang dahuli tu daripada apa? Kilang lah. Sekarang ni beli kilang. Restoran mamak pun beli kilang juga. Dia tak uli sendiri. Kalau yang besar-besar dia tak uli sendiri dah. Dia beli memang dah siap dah. Memang siap ada kilang yang buat dough. Panggil apa tu? Bulat-bulat tu panggil ketai apa? Dough. Dough. Buat dough. Dough dia tu
Memang dah dibuat dah. Kita buat main, kita pusing ya roti canai tu. Kita tebal ya roti canai tu. Kalau skill dia, kita buat tak ada skill. Kita orang boleh kembang sampai tepi meja. Kita tak ada skill. Kuncup itu lah. Tebal belajar sama, tangan sama, atas satu, bawah satu pegang. Duk tebal. Itu namanya skill. Okey kan? Kita tak boleh petikaikan skill. Okey, ada orang macam kita ni orang awam, orang awam. Kita kena ada skill. Kita tak boleh tiru macam orang Arab terus. Orang Arab ni dia dah mulut dia, dah bahasa dia. Kan? Walaupun dia ni belajar juga makhraj dengan sifat macam kita ni, kan, supaya sebutan dia betul bahasa Al-Quran, tapi benda tu adalah bahasa dia. Bahasa ibunda dia. Jadi dia tak jaga sangat skill tu. Tapi kita ni guru-guru kita ajar skill, cara nak buat. Itu panggil skill. Jangan salah faham. Itu bukan makhraj. Selagi dia tak mengubah kita punya bunyi, tak apa. Okay, faham tak? Okay, sebab tu orang dulu-dulu dia ajar, okay, nak buat ni kena muncung sikit mulut, nak bagi huruf tebal. Itu dia punya skill dia. Skill kan. Selagi dia tak berubah bunyi dia, selagi dia tak berusik bunyi ayat, kita baca ayat Quran tu, bunyi dia tu tak berubah, okey, bolehlah kita terima skill tu. Kan, kita nak kata tidak pun, ulasan dia bukan makhraj, itu bukan makhraj, tapi skill dia. Bila nak sebut huruf sin ni, kita kacip lagi mudah. Kan, sambil kita kacip tu semua, kita boleh jaga makhraj dia tu supaya dia tu duduk dalam, lidah tu duduk dalam. Betul tak? Lidah tu duduk dalam. Nanti kalau tak betul, Assalamualaikum. Dia duduk tengah-tengah tu. Duduk tengah-tengah. Kalau kacip, okey. Okey. Boleh faham tak, tuan-tuan? Okey. Bukan mestinya kalau tuan-tuan boleh buat tak kacip, boleh ya. Kita bukan kacip mula-mula, last sekali. Ya. Tak? Okey. Udara tu dia akan keluar celah tu. Gigi ni pun, gigi kita ni, kalau dia gigi ni tuan-tuan, kok mana pun rahang bawah ni, dia takkan sama dengan rahang atas ni. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Gigi kita ni, kok mana pun dia takkan sama dengan rahang bawah ni. Gigi rahang bawah ni dengan gigi rahang atas ni takkan sama. Takkan betul-betul dia duduk center betul-betul. Kan? Betul-betul macam papan kena ketam, papan lidah tu masuk betul-betul. Tak ada. Dia ke mana pun dia ada selisih. Luar yang bawah ni keluar sikit kan? Dia keluar sikit. Tu. Dia akan bunyi desir celah tu. As. Okey, jangan kita berlawan pasal benda gigi kacip, gigi tak kacip ni. Tak payah berlawan. Janji kita ada makhraj letak bawah. Si, su, as, is, us. Saya lebih suka cara ni, skill ni, sebab memudahkan bila anak murid kita tu, dia tak cekap lagi nak sebut huruf sin ni. Bila dia baca cepat, dia boleh kontrol dengan kacip gigi tu. Makhraj dia buat sini, dia tahu makhraj ni. As, okey. Boleh tak? Okey. Waalaikumsalam bagi yang ikut di Facebook Okey. Ni kita nak cerita sebab kita sekarang ni dalam kita nak ulang sikit pasal 3 huruf ni. Okey sejak mutaakhir ni dibincangkan pasal kacip gigi huruf sin, zai dan sa ni. Itu skill, bukan makhraj je. Jangan kita salah skill cara dia. Kan sudah makhraj tak lari. Bukan dia letak atas. Bukan. Dia tak ni. Bunyi tu atas lidah. Bunyi suara kita kan yang kita lontar dengan udara tu atas lidah. Kalau kita tak kacip
As. Jadi juga kan? Jadi. As. Tapi dah skill kita as. Sa. Jadi juga? Jadi juga? Tapi skill kita dah belajar tu macam tu cara dia. Boleh faham tak? Faham tak yang saya bandingkan dengan tadi? Okey, bukan buat roti canai mesti cara macam ni. Ada lah orang style lain. Tapi kembang elok juga. Tapi ada skill tu, skill yang tertentu tu mesti kena buat macam ni. Satu orang buat tu roti canai ni, tangan dia tak boleh keras. Kalau dia keras, dia boleh pergi yang atas kan, nak tewar tu dia tak jadi. Dia mesti tangan dia ni mesti dia mesti tu. Sebab saya boleh tewar roti canai. Saya tahulah. Kalau keras dia duk pegang macam sama juga, tapi takkan jadi. Dia keras belepok, dia jatuh. Belepok. Dia kena ada cara dia. Macam mana? Okey ya? Okey. Boleh ya? Contoh dia tu. Okey. Sama ya, sod. Sod beza dia sama juga tapi dia tebal. Sa, si, su. Tengok bukan rapat sangat pun. Tengok ni. Sa, si, su. As, is, us. Kan? Tak rapat pun. As, is, us. Sa, si, su. Bila baca Quran tak dan rapat lah. Tapi kalau mungkin kita dengan gigi kita rapat tu, kita dapat kawal makhraj tu supaya dia kekal kat situ. Okey ya. Tapi tak buat macam tu pun tak apa. Boleh ya? Tapi kalau tuan-tuan perhati orang Arab cakap, tuan-tuan tak dapat tengok sebab dia cakap laju. Jarang Arab dia cakap perlahan-lahan. Laju dia cakap ya. Mungkin orang dulu-dulu dia cakap perlahan, teratur ya. Ada orang cakap, kalau orang tu lama-lama dia cakap tersusun, dia macam baca Quran. Kita tengok kalau kita tak faham bahasa Arab, dia ni baca Quran ke apa? Padahal dia sembang tapi dia cakap bahasa buku. Arab tu kan. Dia siap lah dengan software dia, dengan apa semua bunyi. Macam tu. Ada juga. Ya kan? Okey. Tapi kalau kita pergi Silberjaya tu, kita tengok mulut dia tak ada pun cakap macam kita mengaji ya. Sebab dia laju cakap. Ya kan? Lagipun dia ada Arab macam-macam. Ya. Okey, lepas tu huruf zai. Sama ya, azza. Kan? Lepas tu azza, az sama juga. Suara tu atas papan lidah kita. Okey ya? Boleh? Lepas tu. Okey. Lepas tu huruf sad tadi tebal lah. As. Sama ya. Az. Jaga dia punya sofir. Sofir sin. Sofir sad. Si. Sofir zai. Kod mana pun benda ni ada. Kan? Kod ni benda ni ada. Nanti kita belajar perbandingan huruf yang berdekatan bunyi. Kita akan tengok. Benda tu sebab tu kena jaga benda-benda ni. Okey, supaya tidak tertukar dengan huruf-huruf lain. Boleh? Ya. Okey. Boleh ya? Okey ya? Selesai ya? Jadi tak ada dah software dah huruf lain. Jangan nanti huruf-huruf lain ada software tak ada. Software ni hanya pada 3 huruf aja ni. Software desir kan? Okey. Hanya pada 3 hurufnya. Okey, hari ni kita nak masuk huruf dad. Dad. Kan? Kalau ejaan dia dad. Ada qalqalah kan, sebab ejaan dia da alif dal. Dad. Kalau kita dah baca huruf muqatta'ah tu kan, kita baca kena eja, bacaan eja contohnya lah. Okey kan? Okey, tadi sad sama, ni dad. Okey kan? Okey. Kita tengok makhraj huruf dad kat mana. Okey, tuan-tuan, tengok makhraj huruf dad di mana. Okey ya. Okey, makhraj huruf dad terhasil apabila sepanjang tepi lidah. Okey, sepanjang tepi lidah. Tepi lidah ni lah. Kiri ataupun kanan atau kedua-duanya ditekan sepanjang akar gigi geraham rahang atas. Rahang atas ya. Faham ya? Okey, tepi lidah. Tepi lidah. Tepi lidah ni warna ni. Tuan-tuan tengok warna apa? Warna apa ni? Ungu. Yang ada anak panah ni.
Yang ada nak pandang tepi tu, tepi. Oh, lebih kurang. Ungu lah lebih kurang kan. Yang ungu tu, tepi lidah tu melekat di sepanjang geraham ni. Dia punya akar geraham dia kata okey. Letak. Ba. Kalau tak kanan, kiri. Okey. Ataupun kedua-dua sekali. Kalau kedua-dua sekali, tuan-tuan kena tolak ke depan sikit lidah tuan-tuan. Baru dia melekat dua. Okey, azan kita tunggu dulu Okay, Alhamdulillah. Okay, kita sambung balik urut dot tadi. Okay, urut dot ni dia cakap kat sini. Okay, terhasil apabila sepanjang tepi lidah kiri atau kanan, inilah yang ungu ni. Okay, kita tekan ke sepanjang akar gigi geraham atas tepi ni. Okay, tengok geraham ni kan. Okay, mungkin ni yang belakang sekali yang bonsu mungkin lah. Ini yang 1, 2, 3. Ni keempat ni kan. Kat sini. Kita lekapkan. Okay. Sendingkan lidah kita tu lah. Faham tak? Sendingkan. Macam ni lah contoh dia. Okay. Kita tengok sini ya. Okay, tengok ni. Ini lidah tepi kan. Kita terbalikkan lah. Okay, lidah kita di tepi ni. Kiri, kanan. Okey ya. Ni kan dia terbalik kan. Kat sini saya nak tunjuk kat sini. Okey ni. Kita punya rahang atas kan. Kat sini ya. 2 3 4 ni. Kat sini kita letak ni. Sini ataupun kat sini. Sandingkan. Letak. Cuba letak dulu. Jangan letak.
Jangan keras-keras, relax je. Letak. Letak. Okay, apa yang perlu selain pada letak ni? Tengok balik sifat huruf dia. Kan? So, tengok sifat huruf dia. Apa dia tu? Yang sifat khusadau tingkir. Isti'la. Kan? Isti'la. Tegang pangkal lidah. Supaya suara tu akan kuat. Tekanan ke atas ya. Ba. Dia juga itbak. Tengah-tengah lidah terangkat. Ba. Di. Lepas. Ba. 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 Di. Du. Ba. Di. Du. Okey. Bukan muncung ya. Du. Bukan muncung. Tak muncung. Bukan tebal dia melalui buncung kita. Tebal dia tebal dia kerana kita tegangkan pangkal lidah ni. Tegang. Tegang ni maksudnya kita tegang macam nak menghala ke atas. Tapi dia tak jejak atas. Okey ya. Tapi kerana dot ni huruf di atas, lidah ni akan naik banyak ke atas. Sama dengan tengah-tengah dia. Tengah-tengah yang ni kan. Naik. Letak. Ba. Okey, cuba. Kalau buka mulut tu jangan muncung. Buka je. Buka macam dia bentuk bulat. Ba. Ba sebut. Ba. Di. Kalau di bulat sikit tapi dia tarik sikit sebab balik bawah. Di. Du. Jangan bila bila du tu huruf dah tak duduk sini dah. Huruf ujung lidah pula dah kena belakang. Tu salah tu. Salah. Kena ingat walaupun kita muncung ni, kita punya bibir ni, tapi makhraj tak boleh gerak daripada situ. Makhraj tetap di situ. Ba, di, du. Okey, ikut sama. Ba, di, du. Okey, boleh nampak? Okey, dia ada tebal kan? Dia tak ada angin huruf dha ni. Huruf dha ni dia tak berangin. Dia jahar. Kan? Dia jahar. Lepas tu suara dia ni terlepas. Okey, dha, bi, du. Okey. Tuan-tuan perempuan tak nampak lagi suara terlepas. Okey, cuba tuan-tuan matikan. Bila tuan-tuan mati ni kan, bila tuan-tuan matikan huruf hamzah dengan huruf dha ni, tuan-tuan akan nampak satu lagi sifat huruf akan nampak bunyi dia. Bunyi dia apa? Sifat tambahan pada huruf dha ni istitalah. Istitalah. Istitalah ni makhrajnya panjang duduk. Makhraj dia memanjang duduk. Makhraj memanjang. Okey, duduk. Kita angkat, kita sebut huruf hamzah qata' ni, dah tu kita matikan dengan huruf dha. Okey, masa kita matikan barulah kita nak letak huruf dha tu kan. Kita tak letak siap-siap letak hamzah dulu. Al. Masa out tu kita parking kita punya lidah tu. Parking kan, nak parking kan. Lidah duduk bawah, ringan, huruf hamzah al. Dia akan parking dekat makhraj dia. Okey dia bergerak ke depan. Dia macam ni dia jalan, dia bergerak macam ni. Okey, ni geraham kan, dia datang kan, lidah kita buat macam ni. Angkat, dia buat ni. Dia parking. Dekat situ tuan-tuan akan dengar istitalah bunyi dia. Masa tuan-tuan memanjangkan makhraj di tepi geraham ni, santumkan lidah ni dekat geraham ni, suara dia tolak keluar, tegangkan isti'la, dia akan bunyi dia punya rahawah tu. Istitalah tu memanjang makhraj kan. Cuba. Jangan tak boleh spontan. Jangan spontan jangan sebut tu spontan. Suara hilang. Okey tak saya punya suara? Okey kot okey. Suara hilang tu mungkin perempuan punya internet lah tuan. Sebab cuaca ini ada yang tempat hujan kan. Alhamdulillah suara saya okey. Kalau internet saya tak okey, Zoom ni dia tak boleh dengar saya punya, atau membunyi bukan-bukan lah. Okey, macam mana boleh tak buat, tengok sekali lagi.
Suara tolak keluar. Suara kan? Dha macam tu kan? Tapi ni dengan dha. Al. Okey, jangan ni. Jangan buat yang ni. Jangan kaut bawah ni. Jangan out. Jangan buat itu. Dengan out. Lidah. Al. Cuba. Pelan-pelan. Al. Id. Id lah. Id. Okey. Jangan tekan terlampau kuat pada makhraj dia. Nanti dia keluar benda lain pula. Nanti dia terbit benda lain pula. Okey, relax tekan. Okey. Kan dah keluar benda lain saya cakap. Jangan tekan kuat sangat. Nanti dia keluar ada tek pula belakang dia. Nak relax ya. Suara kena jalan je tu. Sebab dia rohawah. Tuan-tuan ikut ya saya buat tu. Nanti saya pastikan tuan-tuan punya tu tepat ke tak tepat. Kalau yang ada benda yang tercicir, maksudnya ada benda yang tercicir tuan-tuan nak buat, saya akan betulkan insya-Allah. Ya. Okey sambil yang di Facebook boleh dengar kawan-kawan kita yang dekat kelas ni buat. Dia cantik ni. Kelas ni ada orang yang buat. Itu pun cantik. Kan sebenarnya kita nak buat macam tu. Kelas ni kita buat kelas tu ada orang yang buat. Bukan kata panggil apa? Guru tu melalak seorang-seorang. Tak ada siapa buat. Guru boleh buat. Kok mana pun guru boleh buat. Sebab guru ni dia dah lalui proses-proses proses percubaan. Okey, anak murid ni yang belum buat. Okey, boleh faham tak? Faham tak? Apa dia jahar? Okey, tak ada udara. Alt. Jangan buat tekan kuat, nanti dia bunyinya ni. Alt. Tak ada Alt. Okey, lagi satu dia punya suara ni rahawah. Suara dia lepas mati masuk rahawah tu, mati suaranya terus berlalu. Dengar kan berlalu ni. Berlalu kan? Itu suara berlalu. Yang tu kalau yang tu kita tak nampak tebal sangat. Cuba kita bariskan, dia bunyi dha, di, du. Allah. Okey, boleh. Ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak guna kanan ke kiri ke, itu terpulang pada tuan-tuan puan Okey terpulang. Saya tak ada paksa kanan kena kanan, kiri kena kiri, tak paksa. Itu terpulang pada tuan-tuan puan sendiri punya kemahiran. Nak buat dua-dua pun boleh. Okey, dua-dua dia lebih macam nak ke depan ke langit-langit lunjukkan. Dha, di, du. Ni dua-dua. Tapi kiri kanan kena. Dua-dua ni kiri kanan kena. Okey Tapi adalah sikit beza bunyi tengah dengan bunyi tepi tu. Okey, adalah beza sikit bunyi dia. Okey, boleh. Cuba, siapa nak dulu? Cuba. Cuba. Dha, di, du. Jangan cepat sangat. Ingat, sebab huruf dia ni kita nak parking dia punya tempat kedudukan tu, kena letak betul-betul dan kita kena tolak suara. Suara jalan terus. Baru jadi. Okey. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat takkan jadi huruf dot ni. Nak saya cari saya punya butang aircon ni. Hangat. Tak tahan. Okey. Dalam duduk rumah batu ni dia hangat malam. Okey, cuba. Cuba. Hakim lah. Di, du. Sekali lagi. Bo, do, di, du. Do, di, du. Masa do tu macam dia bulat kan? So, do. Okey, kalau masa dia nipis, masa dia balik bawah, bulat, macam tarik sikit. Di. Di. Okey, lepas tu du. Cuba. Cuba. Do, di,
Okey. Yang muncung semua baris depan ya. Okey. Tapi jangan gelincak, jangan tarik dia punya huruf tu pergi kat depan ya. Dal tebal, tak boleh. Bukan dal tebal bukan. Du, ba, di, du, ad, id, ud. Cuba. Boleh? Suara lepas. Jangan ad berhenti. Itu dah syidah. Dia rakhawah. Ad. Kita baca walad. Walad. Jangan paksa kuat sangat. Ada angin nanti bunyi. Walad. Walad. Dalin. Cuba ad. Cuba. Tuan kaut. Ni kaut. Out. Kaut daripada bawah. Bibir ni jangan kaut. Tak payah kaut. Relax. Ad. Kaut tu dia akan bunyi macam lain. Dia akan bunyi lain. Ada bunyi benda lain. Okey, sebab main bibir ni dia bunyi dia ada efek pada bunyi benda yang kita nak bunyikan tu. Dia ada kesan bunyi dia. Ada bunyi dia. Kalau kan? Bunyi dia lain. Cuba, boleh. Cik Noah, ingat suara tu mesti terlepas. Masa tu suara tu mesti berjalan terus. Jangan ditahan. Dia bukan syidah, dia rakhawah. Rakhawah ni matikan suara jalan terus. Okey, cuba. Da, di, du, au, il, Tu macam pelik juga bunyi tu ya. Okey. Jangan jauh sikit. Saya nak tengok mulut macam mana rupanya. Tapi saya tahu benda tu ada benda yang tak sepatutnya bergerak adalah bergerak dekat mulut ya. Cuba. Da, di, du, au. Macam mana au? Bukan. Ini jangan main ni. Lidah. Ni kerja lidah. Au. Il, Saya dengar ni kan, macam lidah tuan tu, ujung lidah tu nak ada dekat depan ni. Au. Au. Jangan sampai sini ya. Kat sini ya. Au. Id. Ud. Jangan buat sini. Ni. Au. Tak ada. Au. Jangan setuskan macam huruf dha pula. Sini. Au. Sekali lagi. Au. Il. Bukan dia tu. Tu bukan dha tu. Tapi tak nampak sebab kamera tu jauh sangat daripada tuan. Cuba angkat sikit tengok. Cuba tuan baca tengok, saya nak tengok. Sebab saya nak tengok mulut. Tu penting tuan-tuan perempuan yang di Facebook. Penting. Macam saya duk tunjuk dengan perempuan ni. Perempuan ambil cermin satu. Perempuan ambil cermin satu kat rumah. Okey. Perempuan tak boleh tunjuk dengan saya sebab perempuan, saya ni sahala ya dengan perempuan. Cuma perempuan boleh berkata-kata dengan perkataan dia. Saya tak faham, saya tak erti, itu je. Tapi saya tak boleh buat apa dengan perempuan. Cuma perempuan pegang cermin tu. Okey, macam mana saya letak? Ini yang kena. Tuan kena tengok kat cermin. Cermin tu ibarat tuan-tuan tengok saya sini, nak tiru saya. Cermin tu jadi guru dia sekarang ni. Tempat tengok yang macam mana nak tiru dengan ustaz buat tu. Dapat kan masa baris bawah. Dapat. Mati. Jangan keras sangat lidah, relax je. Cuba. Da, di, du, au, il, Tak clear lah. Tak clear bunyi.
Tak clear. Okey. Tak clear. Saya puas nak mendengar. Okay. Nanti saya nak try pakai earphone headphone. Saya ada order ni headphone baru ni tak sampai lagi. Order saja. Nak jadi pengadil pada perempuan punya bacaan tu. Okay, nak kena clear betul. Tak boleh disah sahih ada kan benda yang tak betul nanti saya pula jadi dia punya beban kat saya pula tuan baca nanti tuan-tuan pun bawa lah bacaan tu bunyi ini Ustaz Kamal dah check dah okey dah ni kan tu. Okey masa tuan-tuan belajar ni ini satu proses, tapi masa tuan-tuan membaca nanti ayat-ayat suci Al-Quran ni satu proses lagi yang kena melalui saya. Maknanya mana yang tuan buat ni adakah dapat diterjemahkan masa bacaan atau kan dapat masa buat praktikal ni lah satu-satu je. Tapi kena ambil huruf, kena lalu proses satu ni. Cuba ni tengok nak dengar. Bo Bi Du Ong Il Ni sekali. Bo Di Du Yang berbaris ni okey. Tapi yang mati tu, sebab yang mati tu sebab tuan-tuan dah jalankan satu huruf lain sebelum dia. Dia lain cerita dia. Makhraj dia sama. Al macam bunyi dia macam jangan guna ujung lidah kena dekat langit-langit. Ni tepi. Jangan buat itu. Dot tegang. Bukan dia. Itu bukan dot tu. Saya tak boleh sahkan benda tu dot sebab tak kena bunyi dia tu. Dengar saya bunyi ni. Sentuh tepi ni dekat tepi geraham. Tak payah buat apa-apa. Lidah luruskan. Okey, tolak suara, angkat. Terus aid ada yang tak kena tu Cik Noah. Nanti saya nak dengar sekali lagi tak berapa jelas Okey Cik Noah relax dulu. Bagi ni puan buat dulu. Relax dulu. Okey. Sebab saya nak dengar betul-betul benda tu jadi tak jadi. Buat. Bo. Bi. Bu. Okey, bu. Bu. Suara lepas. Bu. Matikan suara lepas. Ni muncul jangan main. Muncul jangan usik. Jangan usik lidah je. Ni. Saya buka ni. Ada tapi suara puan tu tak rohawah. Kalau kita perhatikan kan fil ard, kita kena baca fil ard. Ardi kan ardi kan fil ard kan dot ada kan contohnya suara ada contohnya lah kita ada ardi kita kan dia cuba terus lagi Ini Ustaz. Terus id
Apa tu? Ada bunyi belakang. Okey, cuba. Aid. Ada bunyi. Ha. Il. Banyak. Aid. Il. Baris depan nak Ud. Mana boleh macam tu. Ud. Faham tak rohau? Macam mana kita sebut huruf ghain? Lepas. Kan suara lepas kan. Sebab dia dalam. Id. Ud. Ad. Id. Ud. Macam tu. Cuba. Ada belakang dek pula. Jangan dek ada. Ada dek pula belakang. Terlepas. Jangan keras sangat lidah. Bukan keras, mana orang kata relax. Jangan tekanan. Id. Ud. Macam tu. Il. Ud. Okey. Boleh, tapi jaga dia kalau dah biasa terbit out. Ada pula tu belakang dia. Id. Ud. Itu satu jenis yang bunyi belakang. Satu lagi jenis ada yang bunyi macam angin pun ada. Out. Ada tu pula belakang dia. Okey. Ni tak ada tak ada angin, tak ada tu. Okey. Okey, cuba ni. Cik Azman nak. Bo. Zi. Bu. Al. Il. U. Macam tu. Dengar tak? Yang lain-lain. Dengar tak? Okey. Hakim tadi pun ada lepas juga. Cuma ada. Macam jangan buat tak sat. Dengar tak? Al. Id. Ud. Dengar? Suara dia tu. Suara lepas. Okey, cuba. Ni nak cuba Cik Noah sekali lagi. Okey. Bo. Di. Du. Yang berbaring ni Cik Noah boleh buat. Memang betul. Itulah betul dia. Cuba yang mati tu. Yang mati tu belum dapat disahkan lagi. Belum sahih lagi. Cuba. Au. Il. Yang ni dapat sahih. Boleh. Yang ni boleh. Yang ni boleh. Yang tadi tak boleh. Yang tadi tak tahu macam mana bunyi dia. Macam macam gulung sangat lidah. Lunjur lidah. Lunjur memang lunjur. Orang lunjur. Lenguh kaki kan lunjur kan. Straight. Yang terbaru ni saya tak tolak ke gusi Ustaz. Saya tahan dia separuh je. Itulah. Jangan jadikan huruf raw tak ada. Dulu saya masa talaki huruf dengan syekh saya. Wah, dia tengok ni betul-betul ni. Tengok lidahnya. Puas latih. Macam nak tergeliat lidah kata. Tapi sebab sebab ada dia punya pantang dia banyak, dia tak boleh kena situ, tak boleh kena sini, semua nak kena jaga. Dia check betul-betul. Sampai kita mahir. Sebenarnya tak payah. Kalau tuan-tuan dah biasa, tak ada tekanan, sangat relax je. Tengok saya buat. Tengok kan? Boleh kan? Boleh buat kan? Uddu boleh buat. Boleh? Boleh dengar okey. Boleh tu. Tapi kena latih selalu. Okey kena buat latihan. Tak boleh macam tu biar dah dapat belum. Tapi itu proses kita ambil huruf lah. Macam serah menyerah huruf lah. Saya serah dengan tuan-tuan. Kita tengok macam mana. Okey lah huruf tu. Tapi nanti ada proses satu lagi. Proses kita baca. Membaca. Dapat tak diterjemahkan huruf tu macam yang tuan-tuan sebut satu-satu ni. Kan contohnya Fatihah lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Tu. Jangan syidahkan. Diam terus. Lepas tu balik, tak ada. Dia terus suara dia ada. Waladdallin. Suara tu kan disabdu kan. Lepas tu sambut dengan dot tu terus jalan. Jangan syidahkan sebab huruf dot ni sifat dia arkhawah. Okey. Tak susah mana pun. Okey, mula-mula kita dapat huruf ni memang kita rasa macam pening sikit lah kan. Sini tak hujan. Suara putus-putus. Macam mana suara saya putus-putus? Putus-putus lah saya? Tak kan? Kan ada tengok siapa buka Facebook? Tak ada. Kan suara saya ada tak orang yang buka Facebook? Mana ada buka Facebook? Suara macam mana? Kadang lain belah sana Ustaz. Okey, nanti saya suruh isteri saya test kat bawah. Kan? Saya punya suara tu di apa ni putus-putus tak? Dia kena buka Facebook. Facebook tahulah. Sebab saya tak boleh buka, saya pakai dua-dua telefon pakai. Saya boleh buka di komputer ni tapi nampak Facebook pula nanti kat luar. Saya tak mahu berlawan nak dia sebab saya nak dengar suara tu kan. Okey. Boleh Sini tak hujan dah okey dah. Hujan petang tadi. Okey dah ni. Okey boleh Okey, so, itu huruf dot. Hari ni huruf dot tu. Lepas tu kita nak pergi makhraj yang seterusnya. Makhraj rongga mulut. Rongga. Rongga mana? Maksud dia rongga apa? Rongga benda yang berlubang tu. Kan? Kata dalam tu ada rongga. Ruang kosong. Kosong. Rongga, berongga. Kita tengok sarang apa? Sarang anai-anai tu kan? Kan? Dalam berongga, dalam tengok macam tu macam tengok keras ketul tapi bila ketuk buka berongga-ongga kan? Dia panggil rongga kan? Betul tak? Ada ruang-ruang kosong tu. Sebab anai-anai kita tengok tu kan. Berongga dia orang panggil. Okey. Rongga ni daripada rengkong kita ni. Kita punya halqum macam mana sepanjang ni sampai dalam mulut kita ni. Rongga. Ada makhraj kan letak dalam tu. Makhraj yang ni contohnya kata terhasil apabila kita jalankan dekat buku lah. Jalan buku ni. Okey, habis tu kita pergi rongga. Ni dia. Apabila melepaskan suara ke dalam rongga mulut dari rongga kerongkong, rongga mulut keluarkan suara daripada rongga kerongkong ke mulut ketika memanjangkan huruf mat. Rupanya dalam rongga ni tempat huruf mat. Okey, huruf mat. Tengok huruf mat macam mana. Tengok tang alif macam mana? Tang alif macam mana? Tang waw macam mana? Tang ya macam mana? Okey. Yang alif tu memanglah dia tak ada kawan dengan huruf lain. Memang makhraj huruf alif tu ialah makhraj rongga. Dalam ni. Kedudukan lidah dia label je. Huruf alif. Bukan hamzah Hamzah sini. I, U. Yang alif ni kita cuba panjangkan suara. I, U. Lidah tu tak ada kena-mena. Lidah ni kedudukan dia cuma dia rendah je. Jangan tebalkan dia. Jangan tebalkan dia. Rendah je. Okey. I, U. Tu. Okey. Okey, alif ni tuan-tuan tahulah bila dia jadi mat, bila jadi panjang, mestilah huruf sebelumnya baris apa? Baris atas kan? Fathah kan? Baris atas. Okey, baris atas. Baris atas kita ambil satu huruf, kita lawankan dengan alif ni. Ambil satu huruf. Contohnya huruf ba kan? Kita baca ba panjang, mati dengan alif. Ba. Kalau mati dua harakat, ba kan? Macam tu kan? Boleh nampak kan? Itu huruf alif. Katakan kita ambil huruf tebal, huruf sod. Huruf dot lah kata kan? Dha kita ambil tepi tadi. Okey, lawankan dengan alif.
Dia akan jadi alif ni kan akan terangkat ikut sama macam huruf dot yang tebal tadi. Walau dol. Dia akan jadi tebal. Okey, bunyi dia asal daripada engkung tu jalan sampai ruang mulut kita ni. Lidah tu takkan ada landing mana-mana sebab dia al-jauf, rongga. Makhraj dia rongga. Dia bunyi dalam rongga tu. Tapi lidah tu papan lidah tu dia bukan makhraj. Papan lidah tu dia bentuk bagi untuk kalau baru huruf alif baris bawah dia rendah. Kalau huruf alif baris atas dia akan tinggi. Dia ikut istilah, itbaq, istilah, istifal. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? Faham tak? Dia ikut. Kalau huruf tu huruf sebelumnya rendah, rendah maksudnya huruf istifal lah. Dia rendah lah. Kalau huruf ta. Alif ni takkan berhenti selagi makhraj tak cukup. Kalau makhraj dua kan? Kita kan kira kan? Habislah. Tapi alif ni dia tak ada pergi mana. Dia al-jauf. Nak pergi mana? Dia tak ada al-jauf ni, dia tak ada kawan dia. Nak letak macam kalau kita selalu makhraj lidah pergi langit-langit, lidah pergi gigi kan, lidah pergi langit-langit belakang, tu kan, lidah pergi tepi, huruf dot kan, macam tu. Gigi dengan bibir dengan bibir, tu makhraj ada ni. Tapi yang ni tak ada lawan dia. Dia bunyi kalau 6 akan 6 lah. Kalau 4 lah. Kalau 2 lah. Dia ikut hukum tajwid dia. Hukum tajwid dia datang lah. Sebab dia mat, mesti ada hukum tajwid dia. Kan, huruf mat, kalau mat original tu, mat asli tu 2 je. Mana boleh pergi lebih. Kalau mat ada sukun boleh pergi 2, 4, 6, macam tu. Faham tak? Cari nanti tak jumpa mana makhraj alif. Alif kat mana? Alif tu hamzah lah. Bukan. Hamzah dia ada tempat dia. Kalau tuan mati hamzah, tak pergi dah. Tak boleh pergi dah. Dia syiddah. Dia syiddah. Tapi dia ni dia tak ada terkawal dengan apa? Sifat huruf tadi. Sifat huruf tu dia ikut huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelum dia sifat dia istilah, dia sekali lah. Dia sekali sama jalan naik. Tebal lah. Dia pun tebal juga. Alif kan? Tu. Faham? Cara bunyi dia, bila alif biasalah baris atas. Bunyi dia macam mana? Buka lah. Kalau huruf tebal, kalau huruf nipis, buka sikit. Kalau huruf tebal, macam tu kan? Faham? Faham tak ni? Tuan-tuan puan yang di Facebook faham tak? Okey. Okey. Saya minum air dulu InsyaAllah. Tak kering. Boleh faham? Penting ni al-jauf. InsyaAllah. Al-jauf. Okey. Sekarang ni kita pergi, tapi alif ni dia ikut huruf belakang. Ingat alif ni dia ikut huruf sebelum dia. Itu yang kontrol dia. Alif ni macam lalang lah, lalang. Kalau lalang. Okey, kalau huruf tu nipi dia nipi, kalau huruf tu tebal dia tebal. Alif ni dia macam lalang lah. Contoh kan? Okey. Tapi okey, sekarang kita pergi huruf waw. Waw pula. Waw bagaimana waw? Waw ni dia al-jauf, tapi dia ada juga kena-mengena dengan ada juga sangkut paut dia dengan pembentukan mulut tu macam huruf waw yang ada mati. Wawlin. Dia tak boleh pisahkan. Walaupun kita sebut dia al-jauf, tapi dia guna juga peralatan yang guna sebut nak waw, huruf waw, makhraj waw. Mana makhraj waw? Depan kan? Wa kan? Wi. Kan? Tapi kalau al-jauf waw, dia bunyi dari dalam juga. Dalam. Tapi dia bersangkut juga dengan makhraj dia juga. Dia ada kena-mengena juga dengan makhraj dia. Makhraj dia
ujung, dua bibir macam tu kan, mulut uncung. Mulut. Dia ada kena-mengena juga. Dia ada kena-mengena. Macam kita sebut baris depan, dia ada kena-mengena dengan waw. Sebab asal bunyi u ni, asal bunyi dia dengan waw. Huruf waw. Kita baris bawah bunyi dia kan? Kita tahu kan? Okey. Kita asal dia bunyi itu. Boleh faham tak? Saya temannya tak mau nak huraikan sampai berbelit-belit ya. Saya nak bagi perempuan faham. Okey, yang di Facebook pun sama. Saya tak mau berbelit-belit huraikan sampai tak faham. Saya seorang je faham. Okey, sebab saya faham. Saya nak terangkan tu kat perempuan tu. Dia lebih cantik dengan praktikal. Boleh. Walaupun dia al-jauf, tapi dia tidak boleh pisahkan dengan makhraj dia asal. Waw ni kalau kita sebut huruf waw, kita kena angkat pangkal sikit, terangkat sikit. Pangkal terangkat kita sebut cuba rasa, terangkat tak pangkal kita? Pangkal terangkat tak? Tapi dia tak tebal tebal tu kita kena pandai kontrol, jangan cantum habis ni. Tebal terasa. Angkat tak dalam ni? Sebab nak huruf wa kan? Kan? Wa. Lidah tu dia akan macam membungkuk sikit. Dia akan terangkat sikit belakang. Kalau panjang, ambil lah nu. Boleh. Sini sebab orang akan tanya, kenapa lah nak muncung Ustaz? Sebab dia ada kena-mengena dengan makhraj asal dia. Baris al-jauf waw ni, dia al-jauf waw mat, tapi dia ada kena-mengena dengan waw yang ada waw yang asal dia. Mana makhraj waw? Dua bibir kan? Dua bibir. Tak boleh lah tak jadi. Balik depan kan bu kan? Ada kena bu, baru jadi al-jauf dia lengkap. Faham? Daripada segi pembentukan dia sama. Okey. Boleh ya? Okey. Kalau ya pula apa pula ni? Okey. Okey, kalau ya pula kan? Kejap kan? Hubungi saya, mana tak boleh angkat time ni ada kelas kan. Murid lama menghilang, sekarang dah timbul, saya pun tak tahu. Okey, kalau ya pula dia ada kena-mengena dengan ya yang mat, ya yang tu kan. Dia punya makhraj tu. Murid tu nak sambung kelas semula setelah sekian hilang sekian lama. Alhamdulillah. Okey. Saya seronok betul kalau pelajar tu datang balik belajar. Seronok betul. Saya tengok ada kawan kita yang duduk tepi tu, yang belakang tinggi-tinggi tu kan. Kan? Yang tinggi. Siapa nama dia tu? Belakang Hakim. Belakang Hakim ke? Belakang Hakim tu. Hadis tu, hadis. Sayang betul lah dia tak belajar. Kan? Tengok dia minat. Sebab saya tengok, saya ada jumpa Facebook dia, saya tengok dia minat belajar. Saya tengok tu, dia punya, dia ikut belajar di Facebook tu. Saya pun rasa macam sayang betul lah tak duduk dalam kelas. Memang sayang betul. Okey ya? Tak apa. Okey. Boleh tak? Kalau ya pula, makhraj huruf ya yang mat tu, ya lin tu, lidah akan terangkat. Kok mana pun masa tuan-tuan buat al-jauh tu, lidah tuan-tuan umpan tu kena terangkat je sikit. Tapi dia bukan ya apa? Ya mat, dia ya lin, tapi dia tak boleh dipisahkan juga dengan ya dia yang betul-betul tu. Ya betul. Ini pun ya betul juga. Ya apa? Ya lin tu. Dia angkat. Kalau ya lin kan kita angkat kan? Ya yu. Okey. Tapi dia suara dia tak tinggi macam kita sebut huruf ya
Yalin, ya mat ni dia rendah sikit suara dia. Sama dengan waw tadi. Waw mat ni dia rendah suara dia, tak sama suara dia tinggi. Sampai kita tengok sampai macam tu ya tuan-tuan puan. Kita tengok Al-Quran ni sampai macam tu. Nak sebut pun tak boleh sama. Dia ada beza dia. Kalau ya mat lain, ya lin lain. Kalau waw mat lain, waw lin lain. Dia ada beza dia bunyi dia. Suara dia rendah sikit daripada ya mat, ya lin. Kalau ya lin, yi kita buat kan. Kalau dia i, tengok berubah. I, kalau sebut kan yi, ya kan. Iya kita buat kan. Kalau dia kalau dia angkat tapi dia suara dia rendah daripada dia tu. Boleh tak? Okey, faham tak? Macam kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mi tu kan? Min. Angkat sikit je. Tapi dia masih rendah lagi suara dia. Tak setinggi suara yang kita pakai ya lin ni. Faham tak? Tapi tak boleh pisahkan, dia masih ada sedara juga dengan huruf ya lin. Walaupun dia ialah ya mat, tapi dia ke mana pun lidah dia tetap akan gerak juga ke atas mengikut. Tapi tak tinggi macam suara, tak tinggi macam ya lin. Faham tak tuan-tuan ni? Sebab tu tak boleh pisahkan. Bila kita sebut huruf baris depan, tetap akan muncung. Dia ikut macam waw. Tadi kan ini waw, tapi kena beza. Yang ni waw mat. Kan? Lin dia kata internet sebab saya problem. Kacau ni. Saya tengok ni. Sekejap tengok ni. Sebab internet sebab saya ni, kalau dia tak okey, dia terus akan pergi ke wifi. Saya takut dia pakai wifi. Kalau dekat ustaz tak okey, maknanya Zoom tak okey lah. Sebab Zoom pakai dekat internet. Tu tak kata tak boleh, saya punya tak okey kan? Dia tak pakai, dia pakai kabel. Sebab Zoom ni dia punya server dia dekat internet. Kalau internet saya tak okey, dia awaknya dia orang dengar pun tak okey lah, tapi dia dengar suara saya begitu cantik. Okey itulah. Ustaz ni signal ni full bar ni okey lah. Dia orang tengok signal saya putih kak, apa ni yang di Facebook. Saya punya tu internet boleh check dekat dia sebab Zoom ni dia ada lambang internet tu. Kalau tak berapa sihat, kuning. Kan? Kalau lagi tak sihat, merah. Merah. Saya putih. Full dia punya tu kan? Putih. Jadi tak boleh kata saya punya internet. Okey. Kita kena check internet tu. Okey, sebab kita boleh check ni internet seorang-seorang pelajar. Saya punya hijau. Okey, boleh. Okey, faham tak tadi yang Al-Jauf ni? Okey, tuan-tuan yang di Facebook boleh tuan-tuan boleh kemukakan soalan kalau tak faham. Okey, sama dengan yang di kelas pun sama. Faham tak agak-agaknya? Kena macam mana nak terangkan lagi? Okey. Faham tak? Sebab saya risau nanti mesti ada persoalan dia kan. Soalan dia satu lah macam saya cakap tadi. Satu orang soal kat tuan-tuan, kenapa nak muncung pula? Dia bukan huruf waw yang tu. Kan. Saya cakap dia kok mana pun tak dia boleh dipisahkan dengan huruf asal dia. Huruf waw asal dia dengan huruf ya asal dia. Alif tak ada, dia tak ada asal, dia satu tu je. Dia tak ada. Waw ada dua makhraj. Waw mad, waw lin. Ya ada dua makhraj. Waw mad, waw lin. Okey, tapi alif tak ada. Cuma ada alif mad. Alif mad tu al-jauf. Okey, kakak ni tak puas hati dia punya internet. Dia kata internet saya tak elok. Saya pakai kabel tau.
bukan pakai wifi kat rumah. Ni ada yang kata saya Facebook suara okey. Apa ni? Dia keluar dah termasuk tak dengar balik. Okey, tak tahulah. Mungkin Facebook kot. Ada hal Facebook kot. Tapi ni ada kawan kita ni, Cik Salim ni, dia dengar di Facebook. Dia kata elok. Dengar di Facebook. Saya Facebook suara okey. Okey. Okey, wallahu alam. Tuan-tuan doa lah sebagai mudahkan urusan tuan. Okey. Okey. Okey ya. Kalau kita pakai alif mat tu kan, dia kita tenang je letak dia. Dia tak ada tinggi, dia relax je. Relax. Suara terlepas terbuka peti suara. Ada buka peti suara. Ada sebut al-jauf. Sebab dia dari rongga kan. Keluar suara terus. Macam tu contohnya. Al-jauf. Boleh? Okey ya. Boleh tahu ya. Tak boleh dipisahkan lah yang tadi ya. Dia kena dengan huruf yang asal waw dan huruf yang asal ya. Tapi suara dia tu dia agak rendah sikit daripada suara yang untuk lin. Untuk lin. Dia kalau sebut khai, kita sebut kan. Kita sebut kita tinggi suara kita tu daripada tu. Okey, tak apalah. Nanti kita talaki satu-satu, kita akan faham macam mana keadaan bunyi tu kan. Okey ya. Okey, kita nak pergi makhraj yang penghabisan ni. Yang penghabisan makhraj yang kita nak tahu ialah rongga hidung, haisyum. Kan? Rongga hidung. Okey, makhrajnya dia bukan masuk dari sini. Dia masuk daripada tekak itu, anak tekak tu, belakang tu ada lubang ke hidung ni. Lubang dia tu kecil je. Dia bukan, dia berongga-ongga lah dalam ni. Dia nak pergi ke hidung ni. Apa panggil? Sinus. Kan? Dia punya rongga tu sampai ke kita punya mata ni. Sampai ke mata ni dia ada lubang dia tau. Sebab tu air mata tu boleh masuk ke hidung ni. Keluar ke sini dan keluar ke anak tekak sana. Kalau kita sedak pun memang apa pergi. Kita sedak dalam ni. Kerana kita gopoh nak makan, kan? Kita punya injak tu tertutup, dan udara tu dia tendang balik kuat, dia pun sedak. Dia tak boleh keluar kat mulut ni. Kita tutup mulut, dia keluar kat ni. Dia masuk kat lubang ni. Siap dia keluar kat sini. Berayak hidung kita. Nasi macam nak masuk ke hidung. Biasa tak? Dia kecil-kecil tu. Sedak nasi nak masuk ke hidung. Tu. Nampak? Itu. Kita punya dengung tu dia masuk kot tu lah. Dia masuk kot tu lah. Dengung tu. Okey. Okey, kalau tuan-tuan tak tengok, saya dah tengok dah. Macam mana keadaan dia tu. Kita belajar makhraj ni sampai kita tengok rongga tu semua. Tengok yang real punya. Rongga guru kita tengok rongga hidung. Nampak rongga dia. Macam Allah jadikan kebesaran, Allah jadikan hidung ni. Patutlah kalau hidung kita sikit kan, dia jadi masalah. Susah nak bernafas ke apa kan. Okey. Tulang hidung ni tuan-tuan, cerita sikit lah. Okey. Kalau ada doktor ke, minta maaf lah. Saya pun belajar je kan. Macam ilmu doktor. Tulang hidung ni dia daripada tulang rawan, bukan tulang biasa. Bukan tulang macam kita ni. Tulang tangan kan. Tulang rawan dia panggil tulang rawan. Ni. Dia sama dengan ni. Yang jadikan kerongkong kita ni kan. Sebab tulang ni dia takkan boleh serap suara.
Tulang ni. Dia bukan kulit, bukan daging. Bukan tulang biasa. Tulang rawan ni kalau kita lalu suara, dia boleh lalu. Dia takkan ambil suara kita tu. Macam dia macam ni. Kita cakap dalam plastik. Oh, suara tu lepas kan? Bergaung macam tu. Dia macam dia punya kerja ni macam plastik. Macam apa? Macam plastik lah, plastik. Kita teriak dalam plastik kan? Suara tu. Suara tu keluar macam tu. Dia barat tu. Okey, siapa yang duduk dalam ni hanya gunah saja. Gunah ni datang daripada mana? Dah tentulah datang pada huruf nun dan huruf mim. Dia punca dia mesti daripada huruf nun dan mim sahaja. Sebab tu tak boleh baca Quran yang lain pada gunah duk masuk ke asyum ni. Salah bacaan. Kalau dia duk masuk juga, kena usahakan dia tidak masuk dalam ni. Okey. Apa benda yang selalu masuk di hidung di hasyum ni selain daripada gunah? Yalah, ni lah tadi, mat tadi. Mat wa dengan mat ya ni. Kita baca u. Dia pergi naik ke atas pula. Patutnya u kan? U. Kita cuba tegangkan pangkal lidah, dia naik atas. Dia u. I. Ada bunyinya. I. Nak panjang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Rahim. Yang mat tu tak ada. Rahim. Tak ada. Rahim. Kalau kita baca nun. Nun waw ni. Bagi mat. Nu. Nun waw. Nu. Bukan nu. Nu. Bukan. Tak boleh nak ingatkan tuan-puan. Mat bukan tempat dia di hasyum, di hidung ni. Cuma gunah saja. Apa gunah dia? Mari kita tengok apa gunah-gunah yang masuk ke dalam kita punya rongga ni. Okey. Allah, dia kecil pula dah. Okey. Hari ni tekak dia tak berapa selesa lah. Kenapa? Kering. Tengok. Apa gunah dia? Cuba tuan-tuan tengok gunah-gunah yang masuk. Okey, nun sukun, nun sakinah atau tanwin. Okey. Nun mati atau tanwin. Ada orang tak kenal ni nun sakinah ni, nun sakinah ni. Nun sakinah tu nun sukun lah, nun mati lah. Dia lah tu juga. Tapi sakinah, nun rehat. Okey. Okey, tenang nun tu. Okey. Okey, tanwin baris dua. Yang kena mengena dengan nun mati atau tanwin apa dia? Idgham ma'runah. Wa man yattaqillah hayya 'alas salah. Kan? Tu gunah. Mau idgham ma'runah. Nun mati jumpa dengan huruf ya, nun mati jumpa dengan huruf waw, nun mati jumpa dengan huruf mim, nun mati jumpa dengan huruf nun, kan? Itu. Yang boleh masuk dalam ni. Lagi-lagi apa? Ifa hakiki. Antum in kuntum in, kan? Mau ifa hakiki. Nun mati jumpa dengan 15 huruf. Ifa hakiki. Iklab. Nun mati jumpa dengan huruf apa tuan? Ba. Dengan ba. Rapat mulut tapi ringan dengungnya, kan? Rabbuhum bizambihim. Itu. Nun mati jumpa dengan huruf ba. Okey. Itu yang nun mati. Okey, mim sakinah pula, nun mati pula. Ikhfa syafawi. Mim mati jumpa dengan huruf apa? Ba. Mim mati jumpa apa? Ikhfa. Kan? Okey. Jumpa dengan huruf ba, mim ba, dia kan? Okey mim ba, kan? Tu kan? Okey, nun mati jumpa dengan mim mati jumpa dengan huruf ba. Okey, lepas tu idgham mutamatsilain, mim mati jumpa dengan mim. Mim mati jumpa dengan mim ataupun idgham syafawi kita panggil, kan?
Itu idgham mutamatsilain, sama-sama huruf. Kan? Idgham mutajanisain. Okey. Huruf berlainan tapi makhraj yang sama. Okey. Lepas tu mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim lah, dan kita baca mad lazim kan, mad yang panjang tu. Okey, gunnah dia tu. Macam kita baca banyak lah sebenarnya mad lazim harfi ni. Nak contoh dia. Selepas baca 6 harakat panjang, ada dengung belakang dia. Okey, itu masuk kan. Sekali. Lepas tu yang last kali tu mim dan nun bersabdu, yang orang panggil mim nun musyaddadah, mim musyaddadah. Okey, tak ada suara. Kenapa pula tak ada suara? Tak ada suara. Facebook saya ni kot. Tapi orang lain okey. Tak ada suara pula. Susah lah saya nak cakap. Nanti saya pergi ambil saya punya isteri punya hijab, kan? Saya tengok balik. Kejap ya. Ya. Boro. Saya dengar kejap. Pening juga saya ni. Daripada awal tadi memang ada kejap ya. Okey, nanti saya nak dengar ni. Suaranya akan balik semula nanti. Macam mana? Okey ya. Boleh ya, Aman? InsyaAllah. Okey je Ustaz kat Facebook. Okey kan? Okey Facebook. Saya tengah buka Facebook satu. Tengok Facebook. Okey. Ada suara? Ada suara. Jelas suara. Suara macam dekat Zoom je. Jelas. Minta maaf. Ni. Dengar ni suara orang cakap insya-Allah pun dengar. Jelas. Okey ya? Okey je Ustaz kat Facebook. Mungkin pemancar yang dekat Kuala Lumpur tak elok kot. Ni orang yang duduk area Kuala Lumpur ni. Ni. Yang terang ni, yang tak berapa dengar ni, orang yang duduk lain Kuala Lumpur tu. Kuala Lumpur punya lain. Okey? Okey. Kena check tu. Okey? Okey. Ni kawan kita ni kata okey juga lagi. Sekali lagi. Ni saya pun buka Facebook, okey. Suara saya. Okey. Boleh ya? Tak apa. Kita pun dah nak sampai penghujung ni. Okey. Boleh tak? Faham tak yang runah tadi? Makna runah-runah tu, makna apa yang kena-mena dengan nun. Okey, yang kena-mena dengan nun ni, tuan-tuan, ada kat tadi nun. Okey, apa yang kena-mena dengan nun tu? Okey, nun. Hukum nun mati. Yang runah lah. Idgham ma'runah. Lagi apa? Ikhfa hakiki. Lagi iklab. Yang kita dengung tu, yang jumpa huruf ba tapi dengung dia mim kan? Jumpa rapat bibir tapi ringan. Masuk tu runah. Okey ya. Runah. Masuk dulu dekat kita melalui pangkai hidung kita ni. Runah. Okey, dia kena mena dengan mim. Okey, kejadian dengung ni tuan-puan, dia berlaku kalau dia tak kena pada makhrajnya pun, macam ikhfa, dia tak kena pada makhrajnya, kan? Dia tak kena pada makhraj nun. Tapi gunnah tu berlaku. Dengung yang samar tu berlaku dalam hidung. Dia tak kena. Okey? Dia berlaku, dia gunnah dia mesti melalui dua proses.
Dua proses. Satu proses pada huruf nun, satu proses pada Hashim. Ni. Test Facebook. Facebook kata out. Tapi okey. Satu dia kena lalu dua proses. Salah satu mesti lalu proses ni. Kalau pun dia tak lalu nun, kalau ikhfa tak lalu. Dia sebab dia tak ada akan matikan sentuh dengan makhraj dia. Tapi dia lalu proses satu lagi. Proses masuk ke Hashim ni. Sebab tu kita baca masuk terus. Tak ada. Ini tak kena nun. Berlaku. Proses dengung ni dua benda. Satu dekat makhraj dia, satu dekat Hashim ni. Dia proses. Okey. Contoh kita buat idgham. Hai. Tengok lidah ni sebut huruf ya. Angkat ya. Ya kan? Tak ada pergi kat nun, tapi proses berlaku kat gunah sebab dari belakang ni hawa ni terus ditolak masuk ke Hashim ni. Jangan tegangkan. Kita ni pangkal lidah. Hayya 'alas salah. Hayy. Gunah. Gunah. Kan? Miu wa miu. Lidah tak kena. Dia dua proses. Kalau nun musyaddadah, nun sabdu, ya. Inna a'tayna mim. Yang nun tadi, yang nun. Cerita nun. Yang tu dia melalui proses matinya gunnah. Yang lain tu dia lalu terus masuk ke Hashim. Dia kena menjalani dua proses ni. Kalau tuan-tuan letak makhraj saja tak masuk sini, itu yang dengung tu. Inna a'tayna tak lalu proses Hashim, tak boleh. Dia kena masuk inna a'tayna, baru dia panggil gunnah. Saya pernah tanya dengan guru saya, ada ke gunnah Arab, gunnah Melayu? Dia kata tak ada lah. Gunnah tu sama je, dia kata. Gunnah tu mesti nun. Letak makhraj nun atau masuk Hashim. Tak ada dah gunnah Arab, gunnah Melayu, tak apa sama. Okey boleh Walau hidung kita tak kepek macam hidung depa. Kepek tak? Hidung kita tak mancung macam hidung depa, tapi proses guna tu dia bukan dari sini. Bukan dari datang dari sini. Hidung kepek tak, hidung tak kepek tak. Dia guna tu dari rongga dalam. Kalau ada gambar saya boleh share, tapi saya cari gambar hidup tu tak jumpa kat mana. Ada proses tu gambar. Saya punya guru saya dia tunjukkan dalam. Dia pakai skop kan. Macam saya tunjuk peti suara dengan tuan-tuan puan tu kan. Macam tu. Dia tunjuk dia punya ni. Dia punya dalam hidung tu. Dia tunjuk. Yalah. Ya, boleh ya? Faham. Okey ya. Makhraj dengung dia panggil. Makhraj dengung. Makhraj dengung. Lain pada dengung. Yang seperti saya cakap tadi, selalunya orang mat baris bawah min. Dia punya min. Rahim tak boleh. Rahim. Boleh kita kalau dapat orang yang bunyi itu, kita tahu nak buat macam mana. Kita akan adjust supaya dia tak ada bunyi tu. Kalau lagi satu nun, baris berdepan nun. Then nu jadi nun, jadi dengung pula. Itu tak boleh ya. Salah bacaan dia tu. Yang bukan dengung, kita dengungkan. Okey, insya-Allah kita akan sambung. Tu kalau ikut dia kena jawab soalan tu. Jawab soalan makhraj. Okey. Kita tengok sikit. Teka-teka sikit. Okey, nampak makhraj. Kita tengok belakang tu apa? Kita tengok sekejap ni. Ni. Tuan-tuan dan puan kena tahu ni isi tempat kosong ni. Tak boleh main agak-agak. Sebab kalau tuan-tuan nak sebut huruf, tak boleh main agak-agak. Ni mesti kena tahu betul. Kena berpegang betul-betul dengan semua 29 huruf termasuk dengan alif tadi kan.
kena pegang betul-betul. Daripada bawah ni sampai habis ni. Kalau kita cuba ramai-ramai boleh. Ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa, daripada bawah, daripada engkong, daripada kita punya alkum kita ni. Boleh teka. Ataupun kita pecah-pecahkan. Pecah-pecah lagi payah. Baik kita ikut yang bulat ni. Apa yang ada yang bulat ni. Cubalah secara apa kata, spontan. Tak kisahlah kita ingat berapa. Kita sama-sama sebut. Kalau boleh jangan sebut ada orang sebut lain. Sebut lain. Sebut yang sama. Okey. Saya sama-sama sebelum kita akhir dia, sama-sama kita tengok. Yang di Facebook pun boleh tengok. Mari kita main teka-teka hari ni petang malam ni. Teka-teka. Teka makhraj. Ni kawan kita ni. Sahabat karib kita. Nak masuk kubur pun nak kena ada sahabat karib ni. Sahabat karib ni. Huruf ijaiyah ni yang kita nak baca Quran ni. Baca. Kita amalkan surah-surah yang bagus-bagus untuk kita jadi teman kita di alam barzakh tadi. Tapi kita kena baca dengan menyebut huruf ijaiyah ni, huruf Quran ni dengan betul-betul. Yang kita pastikan huruf tu adalah tempat dia yang betul. Okey lagi satu, dah sebut, dah tahu tempat dia, kena pula tahu sifat dia. Sifat dia. Tak boleh dipisahkan. Makhraj dan sifat ni tak boleh dipisahkan. Dia kena sekali. Okey, mari kita tengok dalam rongkong ni. Yang bawah sekali. Bawah sekali tu dekat kita punya tu lah. Kita punya peti suara ni. Yang ni yang dekat injap ni, yang tengah-tengah tu kan. Daripada peti suara tu 2 huruf. Sama-sama. Huruf apa? Hamzah. Hamzah. Okey Okey, Cik Noah bersuara. Okey, yang tengah-tengah dekat dia punya injap ni. Ni injap dipanggil kan. Injap ni bila kita sebut, injap ni akan ke belakang. Dia akan ke dinding kerongkong ni. Huruf apa? Ain ha. Ha pedas kan? Ain pedas. Ha pedas. Ain ha. Okey, yang separas dengan kita punya anak tekak tu, separas. Huruf apa? Ghain. Kha ghain. Ghain kha kan? Okey, naik pula dah masuk dekat papan lidah. Pangkal papan lidah kena langit-langit lembut. Huruf apa? Huruf qaf dan huruf kaf. Mula-mula huruf qaf, qa. Lepas tu huruf kaf, ka. Qa, ka. Okey kan? Okey, habis. Lepas tu yang ni semua bila dah masuk ke lidah ni, dia lidah pergi ke langit. Dia ada kawan dia. Lidah menghala ke tengah, pangkal lidah menghala ke langit-langit lembut. Pangkal lidah menghala ke bawah sikit pada langit-langit lembut. Okey, sekarang ni pangkal lidah, tengah lidah naik ke atas. Huruf apa? Jim. Jim ja. Ya. Jim, ja, lagi jim kena. Jim dia kena langit-langit ni. Shin dia menghala. Shin ni dia menghala. Tengah-tengah lidah menghala ke sana, tapi dia tak kena. Tak kena. Dia naik atas. Lagi satu huruf apa? Ya. Ya, yang tadi. Yalin. Ni yalin tuan-tuan. Yang disebut sekarang ni yalin. Okey, angkat. Tapi pun tak kena juga. Dia tak kena juga. Okey, shin lagi tinggi pada ya. Shin lagi tinggi pada ya. Ya pun tak kena juga. Cuma dia menghala ke langit-langit yang setentang dengannya. Boleh? Faham? Okey, lepas tu depan ujung lidah kena dekat gusi gaci ataupun langit-langit yang setentang dengan dia, ujung lidah. Lam lagi? Nun. Ra. Lam, nun, ra. Ra belakang sekali kan? La, na, ra. Okey. Itu ujung lidah. Okey. Lepas tu ujung lidah kena dekat dinding gigi kaci atas ataupun pangkal gigi kaci atas, rahang atas, ujung lidah. Okey, ta dal kan? Ta da ta. 3.
3 huruf. Data. Okey, ada makhraj ni dia kongsi tau. Ada makhraj macam lam nun ra tadi dia tak kongsi. Lam, nun, ra lain-lain makhraj. Qaf, kaf dia lain-lain makhraj. Kalau jim, shin, ya satu makhraj. Okey, tapi cuma cara buat dia berlainan. Okey. Okey Lepas tu ujung lidah dengan ujung gigi kacip atas keluar sedikit. Apa 3 huruf? Za, Zo, Za, Lagi? Sa. Za, wa, Satu sa. lagi? Sa. Okey. 3 huruf. Sa, za, za. Okey Okey, jangan gigit letak aja. Za, za, sa. Dia tak ada bunyi za, za, sa, tak ada. Za, za, sa. Za, Zo, Fa. Okey. Lepas tu ujung lidah kena dengan dinding gigi kacip sebelah bawah. 3 huruf juga. Da, Lagi? Mim. Gigi, ujung lidah dengan gigi. Za. Sa. Za. Zai, za. Zai kan? Zai, Zai. Zai. sin, Zai. Zai. Sin. sad. Sod. Tu. Okey, boleh. Okey, boleh 3. Lepas tu kita jangan pergi bibir, kita pergi ni tepi dulu. Tepi lidah. Tepi sisi. Kiri kanan. Huruf bod. Kena dekat rahang atas Kena dekat geraham atas. Geraham atas. Okey, habis dah lidah. Bibir ada 4 huruf bibir. Okey, semua bibir antara bibir huruf apa? Mim. Mim, Wow, muncul tarik wow. Okey, lagi? Mim. Mim, Mim, lagi satu? Ba. Okey. Lepas tu satu lagi, gigi dengan bibir bawah, perut bibir. Fa. Okey, settle. Okey, aljauf. Ba. Alif. Lagi? Waw, ya waw mat, alif mat, waw mat, ya. Ya mat. Okey, pandai. Okey. Okey, tuan-tuan pandai Ya, mat. jadi kerana tuan-tuan pandai bila baca Quran, jangan bawa pergi huruf lain. Bawalah huruf tu tempat makhraj dia. Jangan pergi tempat lain. Pegang betul-betul makhraj tu. Kena pegang betul-betul makhraj tu. Okey, masukkanlah sifat-sifat huruf dia tu dan tu. Okey, sebenarnya buku ni banyak lagi, tuan-tuan baru muka surat 48. Lepas ni kita akan bincang huruf hampir sama. Benda yang kita dah belajar ni juga, nanti kita cari huruf yang hampir sama. Kita kena belajar supaya huruf tu tidak tertukar. Sama ada makhraj dia tertukar ke atau sifat dia tertukar ke, kita nak kena pasti betul. Tak cukup setakat kita belajar sekali imbas okey dah, settle, dah faham huruf. Belum lagi. Lagipun kita pun tak apa ingat sifat huruf ke apa lagi kan. Kita akan cerita lagi pasal huruf ni. Jangan apa kata? Jangan serik. Okey. Kakak dalam Facebook ni masih lagi tidak berpuas hati dengan Facebook dia. Dah habis hujung rancangan pun, tapi saya ucapkan terima kasih lah. Walaupun kakak gangguan banyak di internet kan. Okey, malam ni kakak punya tak nampak gambar, sekarang ni tak ada suara pula. Tapi saya tak boleh katakan benda ni sebab kalau dari saya Zoom ni pun tak dapat dilakukan kan. Sebab saya dah check saya punya internet okey, dan ada yang sebilangan daripada kita di Facebook juga. Saya pun baru buka Facebook sebentar tadi kan. Nampaknya pelajar-pelajar pun ada buka Facebook. Nampaknya tak ada rezeki kakak lah malam ni. Okey. Mungkin rezeki orang lain kan. Okey, tak apa, boleh tengok siaran ulangan. Okey, kalau tak puas nanti kita akan saya punya student ni, pelajar ni, dia akan kita akan hantar link dia. Kita buat YouTube kan, boleh tengok di YouTube. Okey. Okey, bagi siapa-siapa yang masih belum pernah belajar ataupun baru nak belajar ataupun nak ulang balik kaji,
tentang makhraj dan sifat huruf ni boleh terus ikut kita ya. Kita baru muka surat 48. Kita baru muka surat 48. Tuan-tuan akan belajar banyak perbandingan di antara dua huruf yang sama bunyi. Lepas tu pergilah ke macam mana. Dia banyak yang bersangkut paut dengan huruf. Tuan-tuan boleh ikut. Yang paling asas sekali ialah malam Senin ni. Senin malam Selasa. Makhraj dan sifat huruf. Yang kena benda ni kita bincangkan. Okey ya. Masih panjang lagi. Jauh lagi perjalanan dia. Okey ya. Ni baru muka surat 48. Okey boleh ya? InsyaAllah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Kita doakan semua tuan-tuan perempuan yang bersama-sama kita, tak kira yang di Facebook ke, yang di kelas ke. Semoga Allah lindung kita daripada inilah kita punya yang sekarang ni, virus yang duduk sekitar kita ni kan, supaya jauhkan daripada keluarga kita. Malam ni pun saya dapat berita ada keluarga saya pun tempat lain lah. Okay? Di tempat lain lah. Bukan di sini, tempat lain. Mungkin dia duduk belah-belah banting sana kot. Suami isteri dia kena kat tempat kerja kot. Okay? Bila kena tu macam-macam lah. Dia takut kan. Okay? Tapi tak duduk sini lah, nampak berita. Kita ada grup keluarga kan. Kita pun doakan sama-sama supaya semualah okay, yang dekat dengan kita ke, yang jauh ke kita, supaya Allah lindung. Kalau yang dah kena positif tu, supaya Allah pulihkan. Allah pulihkan segeralah. Tambah-tambah ibu yang ada anak-anak kecil ni, kesian kan. Anak-anak ni akan tinggal sebab tak boleh bawa sekali. Kan? Okay? Kalau maknya positif, anaknya akan tinggal lah dengan keluarga. Okay, susah sikit kalau tinggalkan sebab ibu dengan baby ni tak boleh dipisahkan. Tapi buat macam mana? Okay, kita doakan semoga semua kita sihat sejahtera dan ya. Tuan-tuan, terima kasih, jumpa lagi insya-Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang di Facebook juga. Okay, sampai jumpa lagi insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.